Tuan-tuan sekalian, nama Nabi Ibrahim alaihissalam yang diulang-ulang oleh Allah SWT di dalam 25 surah kesemuanya sebanyak 69 kali, dan dalam surah Al-Baqarah disebutkan sebanyak 15 kali. Ingat ya, nama Nabi Ibrahim diulang sebanyak 69 kali di dalam 25 surah, dan di dalam surah Al-Baqarah sahaja diulang sebanyak 15 kali. Sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, perkataan Ibrahim ditulis dalam Al-Quran dalam 3 bentuk. Yang pertama, Ibrahim alif ba ra alif ha mim tanpa ada ya 2 titik. Satu. Yang kedua, Ibrahim alif ba ra alif ha ya mim dengan ya 2 titik. Dan yang ketiga, Ibrahama. Saya minta maaf tak dapat nak pancarkan betul-betul. Kalau ada projektor tuan boleh nampak. Yang ketiga ialah Ibrahama alif ba ra alif ha mim. So ada 3 bentuk penulisan nama Nabi Ibrahim yang digunakan dalam Al-Quran. Bagaimanakah perbezaan ini? Dan kenapa wujudnya perbezaan ini, insya-Allah saya akan jelaskan sebentar lagi. Cuma kalau boleh saya minta tuan-tuan pegang mushaf supaya nampak. Bila saya buka Quran, suruh tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan nampak perbezaannya. Kalau tak, hanya sekadar teori lah ya. Buka Quran, ataupun siapa yang ada telefon smartphone, telefon pintar, buka aplikasi Al-Quran. Dan saya sebutkan surahnya, tuan-tuan buka surah nombor berapa. Okey, boleh So, ibu-ibu, ayah-ayah ada, tolong buka Quran. Sementara tuan-tuan ambil Quran, saya ulang kembali. Perkataan nama Nabi Ibrahim diulang sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Di dalam 25 surah, dan surah Al-Baqarah disebutkan sebanyak 15 kali. Dan perkataan Nabi Ibrahim ditulis dalam Al-Quran dalam 3 bentuk, iaitu Ibrahim alif ba ra ha mim tanpa ada ya di antara ha dengan mim. Yang kedua, alif ba ra alif ha ya mim, ada ya 2 titik. Dan yang ketiga, Ibrahama alif ba ra alif ha alif mim, Ibrahama. Saya tak pasti tuan-tuan perasan perbezaan ni atau tidak. Cumanya perkataan Ibrahama pernah jumpa tak dalam Al-Quran? Pernah jumpa bang? Tak pernah ya? Kalau tak pernah jumpa memang patutlah ya. Sebab dalam mushaf ada depan kita, perkataan Ibrahama memang tidak ada. Tapi di mushaf yang mana ada? Nanti saya akan jelaskan. Okey. Baik. Yang pertama, perkara yang pertama, sepakat ulama qiraat cara penulisan Ibrahim alif ba ra alif ha ya mim. Alif yang kedua tidak ditulis di dalam penulisan Al-Quran. Alif ba ra alif ya. Alif itu tidak ditulis dan diganti dengan alif kecil. Clear? Nanti bila saya suruh tuan-tuan buka mushaf, tuan-tuan akan nampak. Jadi ini semua sepakat para ulama, alif yang kedua tidak ditulis, diganti dengan alif kecil. Seperti mana perkataan samawat. Samawat asalnya kalau dieja dalam bahasa Arab ialah sin mim alif waw alif ta, samawat. Tetapi dalam penulisan Al-Quran, samawat ditulis sin mim
waw. Antara mim dengan waw ada alif kecil. Kemudian lepas waw ta. Lepas antara waw dengan ta ada alif kecil. Okey. So ini perkara yang pertama. Sepakat para ulama penulisan perkataan Ibrahim demikian. Yang kedua, sekarang tuan-tuan buka surah Al-Baqarah, lihat ayat 124. Tuan-tuan boleh lihat ayat 124, 125, 126, 127, 130, 132 dan seterusnya. Saya hanya bagi contoh saja. Di dalam 15 ayat dalam surah Al-Baqarah, perkataan Nabi Ibrahim diulang, ya, sebanyak 15 kali. Dah jumpa dah? Jumpa dah, ya? Jumpa dah? Okey, tuan Jumus, dah jumpa dah? Okey, 124. Okey, perasan tak perkataan Ibrahim ditulis tanpa ya? Alif, ba, ra, alif kecil, ha, mim. Ada ya tak? Tak ada kan? Dah jumpa tak? Tak ada kan? Okey, jumpa depan. Okey. Siapa yang dah jumpa tolong angkat tangan, saya nak tengok. Yang dah jumpa. Okey. Jadi yang dah jumpa, nampak tak di situ perkataan Ibrahim ditulis alif ba ra, kemudian alif kecil, ha mim, tanpa ada ya. Ada ya kecil di atas, tak ada titik. Clear? Itu yang pertama. Okey. So dalam surah Al-Baqarah diulang sebanyak 15 kali. Tuan-tuan buka surah berikutnya, surah Ali Imran. Surah berikutnya, surah Ali Imran ayat 95 ataupun 97. Surah yang lain saya sebutkanlah. Surah An-Nisa ayat 54, ayat 125, ayat 126, surah Al-An'am ayat 74, 75, 83, 161 dan seterusnya. Tapi buka salah satu, Ali Imran 95 ataupun 97. Okey, jumpa tak? Jumpa tak? Okey, jumpa. Okey, semua jumpa, eh? Okey, kalau tuan-tuan jumpa, perasan tak di situ perkataan Ibrahim ditulis dengan alif ba ra, alif kecil, ha ya mim. Perasan? Ada dia titik kan? Betul? Okey. Selama ni tuan-tuan yang dah khatam berkali-kali Quran, perasan tak perbezaan ni? Tak perasan, ya? Tak perasan sebab bacaannya sama. Sebab tu kita tak perasan. Walaupun tulisannya berbeza, cara bacanya tetap sama. Ya? Cara bacanya tetap sama walaupun tulisan dia berbeza. Okey. Kenapa ada perbezaan ini? Ini sebenarnya adalah perbezaan qiraat. Ya, untuk makluman tuan-tuan, ini adalah perbezaan qiraat. Okey. Untuk makluman tuan-tuan, perkataan Ibrahim tanpa titik di dalam surah Al-Baqarah yang diulang sebanyak 15 kali terdapat dalam mushaf yang dihantar oleh Sayyidina Uthman ke Kufah, Basrah dan Damsyik. Ingat kembali apabila kita bicarakan tentang penulisan Al-Quran dahulu, Quran ditulis kali pertama zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lembaran-lembaran kulit binatang, di pelepah tamar, tanpa ditusum mengikut surah, ya, ikut turutan. Kemudian peringkat kedua zaman Abu Bakar, Al-Quran diatur ikut susunan seperti mana yang dibaca oleh Nabi Muhammad bersama dengan Jibril. Tadarus Nabi Muhammad bersama dengan Jibril 2 tahun terakhir sebelum kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman Sayyidina Uthman, apabila Huzaifah bin Yaman mencadangkan pada Sayyidina Uthman agar menulis Al-Quran mengikut kiraat yang mutawatirah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna hadzal Quran
unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Sungguhnya Quran ini diturunkan dalam 7 huruf. Oleh itu bacalah mengikut apa yang mudah bagi kamu. Jadi Sayyidina Uthman telah menulis Al-Quran mengikut kiraat yang berbeza dan ditulis dalam 6 nuskhah. Satu nuskhah dihantar ke Kufah, satu ke Basrah, satu ke Damsyik, satu dihantar ke Mekah, satu dikekalkan di Madinah, dan satu dipegang oleh Sayyidina Uthman. Untuk makluman tuan-tuan, pusat pemerintahan kerajaan Islam ketika itu ialah di Madinah. So, satu mushaf dikekalkan di Madinah dan satu mushaf dipegang oleh Sayyidina Uthman. Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini ialah perkataan Ibrahim alif ba ra alif ha mim tanpa ya 2 titik ada terdapat dalam mushaf yang dihantar oleh Sayyidina Uthman ke Kufah, Basrah dan Damsyik. Di dalam surah Al-Baqarah sahaja sebanyak 15 kali diulang. Clear? Jelas tak? Okey. Manakala perkataan Ibrahim dengan ya 2 titik alif ba ra alif kecil ha ya mim dikekalkan dalam semua surah yang lain. Jadi 69 tolak 15. Berapa? 54 kali dalam surah-surah yang lain. Surah Al-Baqarah sebanyak 24 surah ditulis dengan ha ya mim, kecuali ni kecuali letak dalam benda tuan-tuan, kecuali kiraat Ibnu Zakwan yang diriwayatkan daripada Ibnu Amir. Ingat dahulu apabila kita bicarakan tentang guru-guru kiraat, ya, ada 10 guru kiraat dan lahir daripada mereka 20 imam kiraat kesemuanya. Salah seorang ialah Ibnu Zakwan yang mengambil daripada Ibnu Amir. Okey. Jadi kesimpulan yang boleh saya ambil nanti ini tuan-tuan ialah perkataan Ibrahim tanpa 2 titik ada dalam kiraat Kufah, Basrah dan Damsyik di dalam surah Al-Baqarah sahaja. Dan dalam ketiga-tiga mushaf ini, yang lainnya, surah yang lainnya 24 surah ditulis dengan ha ya mim. Demikian juga kiraat yang lain. Kiraat yang lain sama ada surah Baqarah ataupun tidak sebanyak 69 kali ditulis dengan ha ya mim, kecuali kiraat Ibnu Zakwan yang menulis dengan tulisan Ibrahim. Okay, clear? So, bagaimanakah Ibrahim ini? Baik, untuk makluman tuan-tuan, perkataan Ibrahim alif ba ra alif ha alif mim, Ibrahim hanya ada dalam kiraat Ibnu Zakwan yang diriwayatkan daripada Ibnu Amir. Dan perkataan Ibrahim ada dicatatkan sebanyak 33 kali. 15 kali di dalam surah Al-Baqarah, 15 kali dalam surah Al-Baqarah. Sebab itulah kalau tuan-tuan tak jumpa Ibrahim ni tak pelik, sebab di Malaysia kita baca ikut kiraat Hafs, ya? Tetapi kalau tuan-tuan baca mushaf yang ditulis ikut kiraat Ibnu Zakwan, tuan-tuan akan jumpa Ibrahim. Ingat tak itu masa saya bacakan surah Humazah, perbezaan di antara Hafs dengan Kisai, ya? Hafs dan Kisai, cara baca yang berbeza. Ingat lagi? Mungkin sepintas lalu saya sebutkan
Dalam Hafs kita baca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah. Ini qiraat Hafs. Tapi qiraat Kisai dibaca dengan bentuk imalah lain sikit. Tulisannya sama tapi bacaannya berbeza. Ya. Bacaannya jadi wailul likulli humazatil lumazah alladzi jamma'a malan wa 'addadih yuhsibu anna malahu akhladih kalla la yumbadanna fil hutamih wa ma adrika mal hutamih. Ini bacaan Kisai. Tulisan sama tapi cara baca berbeza. Macam ha mim tanpa ya dengan ha ya mim ada ya. Bacaan sama Ibrahim tapi penulisan berbeza. Yang ini tadi tulisan sama, bacaan berbeza. Nah, itulah ilmu qiraat, itulah ilmu qiraat. Manakala perkataan Ibrahim maksudnya merujuk individu yang sama tapi sebutan berbeza. Sebutan berbeza. Contoh yang mudah saya bagi contohlah tuan, kalau kat Malaysia ni adalah Tan Sri Mahyudin dengan Tan Sri Mahidin, sama kan? Tahu tak? Faham? Okay. Kalau tuan-tuan faham mudahlah. So, orang yang sama namanya berbeza, tetapi orang yang sama. Sama juga Ibrahim dengan Ibrahim. So, Ibrahim digunakan oleh Ibnu Zakwan dalam 33 tempat, 15 kali dalam surah Al-Baqarah keseluruhannya. Kemudian dalam surah An-Nisa 3 kali, dalam surah Al-An'am sekali, Taubah 2 kali, surah Ibrahim sekali, surah An-Nahl 2 kali, surah Maryam 3 kali, surah Al-Ankabut sekali, surah Al-Dhariyat sekali, surah Asy-Syura sekali, surah An-Najm sekali, surah Al-Hadid sekali, surah Al-Mumtahanah sekali. So total semua 33 kali ditulis dengan Ibrahim. Manakala yang bakinya 69 tolak 33 berapa? 36 kali. Dalam surah-surah yang lain semuanya ditulis dengan alif, bara, alif kecil, ha, ya, mim. Ibrahim. Jadi nama Nabi Ibrahim ditulis dalam Al-Quran dalam 3 bentuk, sama ada Ibrahim, ha ya mim tanpa ya, tak ada titik, ataupun ha ya mim dengan 2 titik, ataupun Ibrahim 3 kali ya. Kenapa saya sebutkan ni tuan-tuan? Nanti kalau tuan-tuan, mungkin di Malaysia kita tak jumpa mushaf-mushaf yang lain, tapi kalau tuan pergi haji ataupun pergi umrah di Mekah sana, di rak-rak tu, rak-rak Quran, tuan-tuan mungkin akan jumpa mushaf dengan qiraat yang berbeza. Ya, kat rumah saya ada Quran qiraat Warsh. Cara penulisan memang berbeza. Kalau orang yang tak biasa dengan Warsh, memang dia tak boleh baca. Sebab fa titiknya di bawah, qaf titiknya di atas 1 titik, nun hujung tak ada titik. Jadi orang tak biasa memang tak boleh nak baca, ya. Ada perbezaan sedikit lah. Jadi kalau tuan-tuan terjumpa mushaf Ibnu Zakwan, tuan-tuan pasti akan jumpa perkataan Ibrahim nanti. Jadi jangan terkejut apabila jumpa perkataan Ibrahim, bukan salah tulis, tetapi ia adalah perbezaan qiraat. Jelas tak? Jelas ya? Okey.